Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu pada pagi ini dalam siri yang kedua bagi kelas Nawaqidul Islam, iaitulah membincangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Dan ini di antara perkara yang penting dalam hidup kita untuk kita mengetahui sebagai seorang Muslim, untuk kita memelihara dan menjaga keislaman kita supaya senantiasa sah dan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kelas yang lalu kita telah membincangkan berkenaan dengan iman, dan bahawa iman terdiri daripada perkataan, yakni ucapan hati dan juga ucapan lisan, dan terdiri juga daripada amalan hati dan amalan anggota badan. Dan daripada itu kita dapati bahawa mana-mana satu daripada juzuk bahagian ini jikalau hilang daripada iman, maka batallah iman. Namun kita juga telah menegaskan bahawa di sisi ahli sunnati wal jamaah, iman itu yazidu wa yanqus, boleh bertambah dan boleh berkurang. Kerana perkara-perkara yang dikategorikan sebagai iman bukan semuanya bersifat usul, bukan semuanya bersifat prinsipal. Bahkan di sana ada perkara-perkara yang dikategorikan sebagai pelengkap-pelengkap keimanan atau cabang-cabang keimanan. Baik cabang itu dari sudut i'tiqad, kepercayaan hati atau ucapan lisan, atau amalan hati atau amalan anggota badan. Maka kita dah jelaskan juga bahawa cabang-cabang iman tidak terhad kepada amalan semata-mata. Bahkan ada amalan yang berbentuk prinsipal dan ada i'tiqad yang berbentuk cabang. Pada pagi ini, sebelum kita memulakan bacaan kita dalam kitab Nawaqidul Islam, saya ingin menambah lagi dan meneruskan lagi tentang bahagian-bahagian dan jenis-jenis kufur. Maka kita mengetahui daripada pembahagian iman, kufur itu boleh berlaku secara perkataan, perbuatan, i'tiqad maupun syak. Seperti mana ditegaskan oleh para ulama, iaitulah sebagaimana kita dah bacakan ta'rif riddah ataupun definisi murtad, as'alullah al-afiyah, yang telah kita bawakan, iaitulah qat'ul Islam ay ar-ruju' 'anil Islam wa 'adamul istimrari 'alayhi wa 'adamu dawamihi sawa'un kana bin niyyah atau bil qawli atau bil fi'li. Tidak meneruskan atau memutuskan atau kehilangan Islam daripada seseorang sama ada dengan niat atau ucapan ataupun perbuatan. Yakni tidak disyaratkan untuk seseorang yang melakukan perkara yang membatalkan Islam, yang kita kategorikan dia sebagai ucapan masalahnya. So ucapan itu dihukum oleh syarak dengan nas-nas dan dalil-dalil yang ada sebagai ucapan yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Tidak disyaratkan bagi seorang yang mengucapkan kalimah ini untuk dia beriktikad terlebih dahulu dengan apa yang dia ucapkan. Tetapi jikalau cukup baginya syarat-syarat, iaitulah aqil, baligh, mukhtar, berakal, baligh, dan juga melakukan perkara tersebut dengan pilihan sendiri tanpa ada paksaan dan ugutan, maka kita kategorikan dia telah pun terjebak ke dalam perkara yang membatalkan keislamannya. So itu maksud bila kita kata kufur ini boleh berlaku dengan sama ada mana-mana satu, niat atau i'tiqad atau ucapan atau perbuatan ataupun syak.
Dan kufur, para ulama rahimahumullah jami'an, setelah mereka meneliti nas-nas Al-Quran dan Sunnah, terdapat beberapa bentuk kekufuran. Dari segi punca dan sebab ia berlaku. Dari segi sebab dan punca kekufuran itu berlaku, terdapat beberapa kategori kekufuran. Pertamanya disebut kufrul inkari wa takdzib. Kufur inkar dan juga pendustaan. Al-inkaru wa takdzib. Kufur inkar dan takdzib. Di antaranya juga yang mana maksud kufur inkar dan takdzib ialah kejahilan seorang yang kafir berkenaan dengan Allah dan Rasulnya, dan dia tidak mengetahui dan tidak mengenal sama sekali Allah dan Rasul. Dan ini kufur yang sangat jarang berlaku dalam kalangan umat manusia, kecuali pada keadaan-keadaan dan masa-masa tertentu atau di tempat-tempat tertentu yang memang terputus hubungan dengan dunia luar, yang mana mereka memang tidak sampai kepada mereka dakwah sama sekali. So ini kufur yang jenis pertama. Ada juga kufur yang berbentuk al-juhud. Al-juhud maknanya mengingkari dengan lisan tetapi mempercayai dengan hati. Dan ini kufur yang banyak berlaku dalam kalangan ketua-ketua orang kafir seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal dan kepala-kepala orang musyrikin yang mengetahui kebenaran Nabi SAW, tetapi mereka enggan mengakui dengan lisan mereka. Seperti mana firman Allah berkenaan dengan Fir'aun, wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari dengan lisan mereka, namun mereka meyakini dengan hati mereka. Namun mereka melakukan pengingkaran tersebut hanyalah kerana mereka zalim dan sombong, meninggi diri, tidak mahu tunduk dan mengikut ajaran Nabi Musa AS. Yang ketiga adalah kufrul inad. Kufur inad, iaitulah dia mengenal Allah dengan hatinya dan mengakui dengan lisannya, namun tidak mahu beragama dengan ajaran Nabi SAW. Ini kufur yang juga berlaku dalam sebahagian orang kafir. Mereka mengakui bahawa Allah itu benar, Isa, Muhammad itu Rasulullah, tetapi mereka tidak mahu tunduk kepada ajaran Islam, tidak mahu mengucap dua kalimah syahadah, tidak mahu mempraktikkan kehidupan sebagai seorang Muslim atas alasan yang pelbagai, seperti yang berlaku kepada Abu Talib, di mana dia mengetahui dalam hatinya, meyakini Muhammad adalah Rasulullah SAW, namun begitu dia enggan beriman dengan Nabi SAW kerana mempertahankan agama nenek moyang. Dan juga berlaku dalam kalangan golongan Yahudi, yang mana mereka kenal Nabi SAW dan mereka mengakui pula Nabi SAW itu adalah Rasulullah. Tetapi sebahagian mereka mengambil sikap tidak mahu beriman atau mengambil sikap mengatakan Muhammad hanya Rasul untuk orang Arab, bukan untuk kami dan sebagainya. So ini namanya kufur al-inad, kufur ketegak. Yang keempat disebut dengan kufur an-nifaq. An-nifaq yakni dia mengakui dengan lisannya dan beramal dengan anggota badan. Dia terbalik daripada inad. Yakni dia mengucap dua kalimah syahadah, dia beramal dengan Islam, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji, tetapi dia tidak percaya dalam hati, dia hanya berpura-pura. Inilah kufurnya golongan munafiqin. Yang kelima, kufrul i'rad. Kufur i'rad, yang ini kita akan datang perbincangannya nanti dalam pembatal Islam yang ke-10. Iaitulah dia berpaling, tidak mau ambil peduli langsung tentang ajaran agama. Ini adalah bentuk i'rad. Ini berlaku pada banyak orang awam, orang kafir, orang awam yang hidup di negara-negara Islam seperti di Malaysia misalnya, sampai kepada mereka hujjah. Mereka tahu tentang Islam, mereka dengar ada agama nama Islam. Mereka dengar tentang Nabi Muhammad SAW 5 waktu sehari semalam mereka mendengar azan. Azan dikumandangkan even dalam rumah mereka, di kaca televisyen, di corong-corong radio. Tetapi mereka mengambil sikap, tak apalah, kita dah macam ini lahir, nenek moyang kita agama macam ini, kita kekal macam ini sahajalah. Mereka mengambil sikap untuk tidak ambil peduli. Mereka tidak memusuhi Islam. Mereka tidak menolak Nabi SAW. Namun dalam masa sama mereka tak peduli. Cinta pun tidak, benci pun tidak.
Ini kufur kebanyakan orang. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang kafir itu daripada apa yang mereka diberi peringatan berkenaan dengannya mengambil sikap tidak peduli, mu'ridun, berpaling. Yang keenam, asyak, kufur yang berbentuk syak, ragu-ragu. Yakni dia 50-50. Ini juga satu bentuk kekufuran. Seperti mana Allah Ta'ala menceritakan tentang dalam surah Al-Kahfi tentang seorang lelaki yang ada kebun yang subur. Lalu dia berkata, kata Allah Ta'ala berkenaan cerita tersebut, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي. Jadi dia masuk dalam kebun dia tengok kebun-kebun dia semua, dia kata, ma adhunnu an tabida hadhihi abada, nasallallahu alafiyah. Aku rasa tak ada aku kiamat, dia kata. Aku rasa kebun aku takkan musnah, tidak ada kiamat. Dia syak, dia ragu-ragu. Maka kata Allah Ta'ala, kawan dia kata kepada dia, wa qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Adakah engkau telah kafir? Jadi Allah Ta'ala namakan perbuatannya ini kufur, kafir. Nas'alullah al-afiyah. Ini juga akan datang perbincangan dan perinciannya insya-Allah Ta'ala. So ini 6 bahagian kufur dari sudut apa? Dari sudut faktor atau punca yang kita melihat kufur itu berlaku. Macam mana ia berlaku atau pemangkin untuk ia berlaku. Sama ada kerana jahil, kerana juhud, kerana inad, kerana nifaq, kerana i'rad ataupun kerana syak. Nas'alullah al-afiyah. Dan kufur kalau kita melihat dari sudut cara ia berlaku, kita dah sebut bahagi kepada 3, sama ada dia adalah kufur i'tiqad atau kufur qawli ataupun kufur amali. Dari segi hukum kufur, perbuatan kufur, sebelumnya kita elok anda sentuh apa beza kufur dengan syirik. Kufur adalah lebih luas daripada syirik. Syirik adalah salah satu bentuk kekufuran. Syirik maknanya kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min zalik, melakukan perbuatan dengan makna menyekutukan Allah dalam ibadah, seperti yang akan datang nanti perbincangannya, apa maknanya dan sebagainya. Adapun kufur, ia lebih luas daripada itu. Boleh jadi ada orang tidak mensyirikkan Allah, tetapi dia kafir kerana sebagai misalnya tidak beriman dengan Nabi SAW atau tidak berikrar dengan apa-apa kewajipan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengucapkan ucapan-ucapan tertentu yang bentuk menghina Allah atau Rasul atau Al-Quran atau Sunnah atau para sahabah radhiyallahu anhum. So ini kufur lebih luas. Walaupun digunakan juga istilah syirik untuk merujuk kepada kufur, dan kufur digunakan untuk merujuk kepada syirik kadang-kadang, tetapi dari sudut asalnya kita katakan kufur lebih luas daripada syirik. Kufur lebih luas daripada syirik. Dan syirik adalah satu bentuk daripada bentuk kekufuran. Dan kufur itu sendiri terbahagi kepada dua dari sudut hukum. Dari sudut hukum, kufur terbahagi kepada dua. Sama ada kufur akbar ataupun kufur asghar. Kufur akbar maknanya kufur besar, dan kufur asghar maknanya kufur kecil. Seperti kalau kita kata syirik terbahagi kepada syirik akbar dan syirik asghar, maka kufur terbahagi kepada akbar dan asghar. Kufur akbar ialah perbuatan yang dihukum syarak sebagai kufur dan dihukum kepada pelakunya terkeluar daripada Islam dan kekal dalam neraka Jahannam. Seperti firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, dan seterusnya daripada ayat-ayat. So kufur yang macam ini, bila perbuatan itu dinamakan sebagai kufur atau syirik,
dan dihukum pelakunya kekal dalam neraka, maka ianya adalah kufur akbar. Adapun kufrun asghar, al-kufrul asghar, kufur kecil, ialah perbuatan dosa yang syarak namakannya sebagai kufur, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam dan tidak pula menghukum mereka sebagai kekal dalam neraka. Seperti sabda Nabi SAW, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu riqaba ba'dikum ba'da. Janganlah kamu menjadi kufur selepas aku wafat nanti. Janganlah kamu kembali menjadi kafir selepas aku wafat nanti. Kemudian Nabi SAW mengkhususkan perbuatan kufur ini dengan kamu saling berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sedangkan telah sabit dalam nas Al-Quran, perbuatan seorang Muslim membunuh saudaranya yang orang Islam yang lain semata-mata kerana syahwat adalah dosa besar yang mewajibkan qisas atau diyat mughalladhah atau diyat mukhaffafah. Tidak mewajibkan dia terkeluar daripada Islam. Bahkan Islam, Allah Ta'ala menamakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua golongan orang Islam berperang sesama mereka, maka damaikanlah. Allah menamakan mereka sebagai mukmin. Nabi SAW bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga berlakunya perang di antara dua golongan Islam yang besar. Dan Nabi namakan kedua-duanya, Kem Ali dan juga Kem Muawiyah radhiyallahu anhuma sebagai Muslim. Maka tidak ada di kalangan mereka yang dihukum kafir oleh Nabi SAW. Maka yang ini kita panggil perbuatan berperang sesama orang Islam adalah kufur asghar dari sudut yang menyamai perangai jahiliyah. Perangai orang kafir. Jadi itu namanya kufur asghar. Kita telah bincangkan perkara ini masa kita bahaskan kitab Tauhid. Kita dah ambil secara detail sebenarnya. Perbincangan nawaqidul Islam ni, kalau tuan-tuan nak tahu yang paling detail sekali, ialah dalam kitab Tauhid yang telah kita bincangkan. Kita dah bincangkan apa dia yang akbar, apa dia yang asghar, macam mana keadaan yang asghar itu boleh bertukar menjadi akbar. Perinciannya satu persatu kita telah pun ambil dalam perbahasan kitab Tauhid. Fal yuraji'u, maka hendaklah tuan-tuan dan puan-puan merujuk kepada perbincangan kita dalam kitab Tauhid. Ia bukan satu pelawaan yang biasa, tetapi saya sangat menyarankan kerana kita hidup di zaman yang menjadi satu kewajipan untuk kita mempelajari perkara-perkara ini. Ini bukan lagi zaman yang kita boleh ambil semua benda sebagai sambil lewa. Tak apalah, ustaz-ustaz saja tahu. Tak. Islam, bukan semua orang boleh bercakap tentang Islam, melainkan mereka yang belajar. Dan tidak ada had, siapa pun boleh belajar jadi ulama dalam Islam. Kita tidak ada kasta macam dalam agama Hindu, hanya Brahmin saja yang boleh jadi ulama. Ya. Kita tidak ada juga dalam Islam ini kasta dalam beramal. Hanya padri sahaja yang wajib buat itu, wajib buat ini. Hanya biarawati yang wajib pakai tudung masalahnya. Dalam Kristian. Dalam Islam, amalan Islam wajib untuk semua. Macam kita kata, kita ada laptop. Laptop ni dibuat untuk semua orang pakai. Tak kira apa peringkat umurnya, tak kira apa statusnya, semua orang layak memakai laptop dan ada duit dia boleh beli. Tetapi adakah semua orang layak untuk memperbaiki, untuk modify sebuah laptop? Tidak. Kereta, semua orang boleh bawa kereta. Siapa yang ada lesen, belajar bawa kereta, dia boleh bawa kereta. Tetapi adakah semua orang layak memperbaiki kereta? Servis kereta? Tidak. So Islam, walil islami mathalul a'la. Kita kata Islam, bukan semua orang layak untuk bercakap dan memperincikan dan menerangkan hukum hakamnya. Tetapi hukum hakamnya wajib dipraktikkan oleh semua dan dilazimi oleh semua orang. Sehingga kan orang kafir pun
di akhirat nanti, bukan sahaja dia akan diazab dengan kekufurannya, bahkan dia akan diazab atas setiap hukum hakam Islam yang dia tidak beramal dengannya, seperti solat, puasa, zakat, haji. Ini semua akan diazab dengan azab yang tersendiri. Nas'alullah al-afiyah. Kerana mereka pada asalnya diwajibkan untuk memeluk Islam, tapi mereka tidak buat. Maka mereka akan diazab atas keengganan mereka memeluk Islam, dan kesan daripada keengganan mereka memeluk Islam, mereka tidak melaksanakan hukum hakam yang banyak. Maka ini semua akan diazab kepada mereka, ke atas mereka. Nas'alullah al-afiyah. Jadi kita sebagai orang Islam wajib memahami agama kita dengan baik, dan jangan mengambil agama kita daripada golongan-golongan yang jelas mereka itu bukan ahlinya. Sangat sedih hari ini apabila agama itu kalau kita nak promosi agama, kita kena gunakan golongan yang terang-terang mereka ini daripada golongan ahli maksiat dan fasik. Nas'alullah al-afiyah. Kita tidak kata kita terlepas daripada dosa. Setiap daripada kita buat dosa. Tetapi orang yang tanpa segan silu menzahirkan dirinya melakukan dosa siang dan malam, pagi dan petang, dan mengisytiharkan dirinya sebagai ahli dalam dosa tersebut, tiba-tiba kita jadikan mereka sebagai model untuk mempromosi tudung, pakaian wanita muslimah yang sepatutnya ia untuk menutup aurat, mempromosi Al-Quran, tafsir Al-Quran. Nak baca tafsir Al-Quran pun kena panggil artis baca. Ini adalah satu kejelekan yang berlaku dalam masyarakat kita. Mereka sudah tidak tahu siapakah role model yang sepatutnya mereka ikuti. Role model yang sepatutnya mereka contohi. Akhirnya mereka contohi golongan-golongan yang entah apa-apa. Nas'alullah al-afiyah. Dan golongan ini kemudiannya perasan, lalu mereka pula duk bercakap pasal agama, dan bila mereka buat perkara yang melanggar agama, yang memang mereka, hidup mereka memang melanggar hukum hakam agama, tidak dapat dinafikan lagi, tapi kadang-kadang ada benda yang mereka langgar itu dah sampai ke batas-batas yang kita kata dah sampai kepada garis merah, ataupun dah hampir kepada garis merah, mereka mula mempertahankan dan bercakap tanpa ilmu. Lalu mereka buat perkara yang lebih teruk daripada apa yang mereka buat sebelumnya. Nas'alullah al-afiyah. Jadi ini di antara perkara yang kita kena bagi perhatian. Kerana masyarakat awam, pemikiran mereka penuh dengan falasi. Orang manusia ini, tuan-tuan dan perempuan, akal jumhur, akal awam ini, kalau kita, akal kita sendiri, kalau kita tak jaga dan kita tak didik dan kita tidak bagi dia satu stand yang sahih, dia akan jadi macam kambing. Dia akan ikut apa sahaja yang menyalak dan apa sahaja yang berteriak dan bertempik. Sebab itu kita kena pastikan kita tidak termasuk dalam golongan qati'ul ghanam ini, dalam kawanan kambing ini. Kalau tidak, kita akan diperdaya oleh serigala-serigala yang banyak. Tak? Orang awam dia mudah. Apa yang dia nampak, itulah dibuat. Apa yang dia tak nampak, tidak ada. Sedangkan ini bukan cara pemikiran yang sahih. Bukan apa yang kita tak nampak ada itu dia mesti tak ada. Apa yang kita nampak ada itu sebenarnya itulah hakikat, tak juga. So banyak pemikiran falasi dalam, kalau kita telusuri warga net. Subhanallah. Anda rasa kalau nak buat tesis tentang falasinya warga net ini, mungkin kita, kalau kita pakai 10-100 universiti pun tak habis. Terlalu banyak kejahilan. Sebab semua orang bila dia tengok benda, dia nak bagi ulasan, nak bercakap, tapi benda tu tak ada ilmu. Dia rasa macam dia ada ilmu. Dia rasa dia kecil-kecil dulu mak dia hantar pergi sekolah kafar, dia mengaji alif bata, dia boleh sebut a, i, u, maka dia dah jadi setaraf dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Inilah masalah. Dan kebanyakan mereka hanya nak mengulas dengan emosi. Mengulas dengan emosi.
dan buat benda yang tidak betul daripada awal. Tapi cuba nak betulkan di tengah-tengah. Masalah bila ada artis buat benda-benda yang berlawanan dengan hukum syarak masalahnya di Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Maka dia pun start komen dan kritik. Jadi kadang-kadang dalam sela-sela cara mereka komen dan kritik tu ayat-ayat tak betul. Itu yang jadi buah tanggung kepada golongan fasik ini. Dia pun balas balik dan gitu gini-gini. Hakikatnya kita kata yang kamu pergi duk follow Instagram dia tu buat apa? Kan? Sepatutnya dalam hukum syarak kita tidak ambil peduli golongan yang macam ini. Mereka adalah golongan yang memang kehidupan mereka untuk berlawanan dengan hukum syarak. Yang kamu pergi follow daripada awal buat apa? Taklah. Memang dia akan buat benda yang pelik-pelik untuk memuaskan hati para pengikut dia. Yang mana di antaranya kamu lah. Yang kamu tak sepatutnya termasuk dalam golongan tersebut. Hari ini di antara perkara yang kalau kita nak bincang takkan habis. Ala kulli hal, kita akan masuk perbincangan kita pada pagi ini. Poin yang tadi ialah kita kena belajar. Kita kena belajar. Dan belajar zaman sekarang ni terlalu mudah. Terlalu mudah. Untuk mengatakan belajar adalah benda yang sukar adalah payah untuk diterima oleh akal. Ada satu kepayahan untuk kita terima oleh akal. Hari ini ramai orang risau takut anak mereka tak boleh membaca ABC. Sebab apa? Sekolah online dan sebagainya. Ketinggalan. Tapi berapa banyak kita yang risau anak-anak kita hidup tidak ikut aturan ajaran Islam. Kan? Ini patut lebih kita risau daripada kita risau anak kita tak boleh masuk universiti. Berapa banyak ibu bapa yang risau anaknya tak boleh masuk syurga berbanding dia risau anak dia tak boleh masuk universiti. Adakah masuk universiti jaminan untuk masuk ke syurga? Berapa banyak orang yang lulusan universiti, nasallallahu al-afiyah, tapi kita tengok kehidupan mereka secara zahirnya, kehidupan yang menjuruskan ke arah nasallallahu al-afiyah wa nasallallahu lana wa lahumul maghfirah, ke arah neraka, nasallallahu al-afiyah. Okay. Ini di antara perkara yang kita kena betulkan pemikiran kita. Kiamat itu pasti. Kita tidak boleh tahan kiamat. Jangan ingat dengan kita ada teknologi yang hebat, kita ada sains yang maju, kita boleh tahan kiamat. Tak. Dunia memang menuju kepada kehancuran. Sama ada kita suka atau tidak. Kerana alam ini ada tuan dia. Dan tuan dia memang telah letak satu expiry date. Yang mana alam ini kalau sampai tempohnya, dia akan expired. Termasuklah kita. Kita juga ada tempoh expired. Boleh jadi kita akan expired dulu sebelum alam ini expired. Bahkan tarikh expired kita itu lebih hampir kita ketahui berbanding dengan expirednya alam. Jadi persiapkan diri kita. Bukan disibukkan, dilalaikan dengan urusan dunia. Bukan Islam tidak suruh kita buang dunia, tetapi Islam tidak suruh kita mematlamatkan dunia. Seperti dalam doa Nabawi, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan janganlah kau jadikan kami, ya Allah, dunia itulah urusan kami yang paling penting dan kemuncak ilmu kami. Jangan. Kita tidak mahu dunia jadi kemuncak dalam kehidupan kita. Semua benda kita buat kerana matlamat, benefit duniawi. Ini adalah menempuh kehancuran. Nas'alullah al-afiyah. Naam. Jadi kita masuk kepada perbincangan tentang nawaqidul Islam. Kata musannif Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Setelah itu anda cuba kongsi dulu slide. Baik, tak apa. Nanti admin akan share slide tu.
Yang pertama, kata Musannif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa memulakan kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna min a'zami nawaqidil islami 10. Ketahuilah bahawa antara pembatal keislaman yang terbesar ada 10. So, Musannif kata a'zami nawaqidil Islam. Bukan semua. Beliau tidak maksudkan di sini semua perkara yang batalkan Islam. Tetapi yang paling besar. Ada 10 perkara. Kerana apa? Kerana ini yang beliau lihat dalam masyarakat dia masa itu banyak berlaku. Bahkan dalam masyarakat kita pun sama. Dan 10 perkara yang batalkan Islam ni kita boleh masukkan di bawahnya berapa banyak kategori dan benda-benda yang lain juga sebenarnya. So, insya-Allah kita akan melihat 10 perkara ini dan di samping itu kita akan tambah juga beberapa perkara lagi yang kita lihat banyak berlaku dalam masyarakat kita ataupun yang relevan dengan masyarakat kita. Kita akan sentuh di sini insya-Allah taala sekadar yang mampu atau yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia kata i'lam anna a'zama nawaqid al-islam 10. Al-awwal الشرك في عبادة الله تعالى والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. Pembatal Islam yang pertama, kata beliau rahimahullah, ialah mensyirikkan Allah dalam peribadatan. Dan dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan sama sekali dosa syirik dan dia mengampunkan dosa selain itu bagi sesiapa yang dia kehendaki. Ayat ini Allah Ta'ala ulang 2 kali dalam surah Nisa. Dalam surah Nisa. Di antara bentuk syirik dalam peribadatan kepada Allah ialah menyembelih, yakni korban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kubur. Baiklah. Pembatal Islam yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah salah satu daripada bentuk syirik. So, Musannif mulakan pembatal Islam dengan syirik dan dia menyebut satu bentuk syirik. Apa dia bentuk syirik di sini? Asyirku fi ibadatillah. Asyirku fi ibadatillah. Mensyirikkan Allah dalam peribadatan. Kerana kita kata makna syirik ialah ja'lu syai'in min khasa'isil ilahiyah li ghairillahi ta'ala. Ja'lu syai'in min khasa'isil ilahiyah wa huquqih li ghairillahi ta'ala. Menjadikan sesuatu daripada khususiyah, perkara-perkara yang menjadi specialty, kekhususan Tuhan dan hak-haknya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Atau disebut juga dengan sarfu syai'in min haqqillahi ta'ala li ghairih. Mengalihkan apa-apa hak daripada hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah. Dan ta'rif ini kalau kita ambil balik ta'rif tauhid, kita akan dapati ianya selari, lawan kepada tauhid. Kalau kita dah sebut tauhid ialah ifradullah ta'ala fima yakhtassu bihi min huquqih. Menunggalkan Allah Ta'ala dalam apa perkara yang menjadi khususnya daripada hak-haknya. Maka hak Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2 kategori. Haqquhu Ta'ala fil ma'rifati wal ithbat wa haqquhu Ta'ala fil qasdi wal iradati wal talab. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2 kategori. Yang pertama, hak Allah dalam perkara yang perlu kita kenal akan dia dengannya, yang kita kena kenal Allah dengan benda tersebut, dengan perkara tersebut, melalui perkara tersebut, dan kita kena isbat, kita kena tetapkan benda itu hanya ada pada Allah, tidak ada pada yang lain. Dan yang kedua, hak untuk kita memberikan
kehendak kita, tujuan kita, tuntutan kita dalam amalan kita, dalam apa yang kita lakukan daripada perkara yang disebut sebagai ibadah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hak Allah. Yang mana daripada dua hak ini kita boleh bahagikan tauhid itu kepada tiga kategori. Tiga bahagian, tiga perkara. Tiga elemen, tiga rukun. Tauhid itu ada tiga rukun, tiga elemen. Yang mana kalau hilang salah satu elemen ini, maka hilanglah tauhid. Yang pertamanya, ifradullah ta'ala fi rububiyatih. Mengesahkan Allah Ta'ala, menunggalkan Allah Ta'ala dalam rububiyah. Iaitulah Allah selaku pencipta, pemilik dan pentadbir alam. Yang ini kita kena yakin, kita kena i'tiqad bahawa tidak ada dalam alam ini yang mencipta. Tidak ada lagi pemilik alam ini. Dan tidak ada yang mentadbir, yang mengurus atur, yang menentukan segala kejadian alam, baik yang besar maupun yang kecil tentang diri kita ataupun apa sahaja yang berlaku dalam alam ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. So ini adalah dipanggil Tauhid Ar-Rububiyah. Yang kedua, Tauhidul Asma'i was Sifat. Ifradullah Ta'ala fi asma'ihi wa sifatih. Mengesahkan Allah pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yakni, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita, dia ada satu nama atau satu sifat tertentu, kita kena beriktikad bahawa nama tersebut dengan kondisi dan maknanya dan kaifiyatnya hanya layak bagi Allah. Tidak bagi selain Allah. Allah menamakan dirinya sebagai misal sebagai Ar-Rahim. Yang ada sifat simpati kepada makhluknya. Yang melakukan perkara-perkara yang berbentuk simpati kepada makhluknya. Kita kena yakin simpati yang ada pada Allah ini khusus, yang layak dengan zat Allah, tidak menyamai simpati yang ada pada makhluk. Sebab itu sabda Nabi SAW, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih merahmati hamba-hambanya berbanding si wanita ini merahmati anaknya. Seorang wanita dalam satu ekspedisi jihad Nabi SAW, dia mencari-cari bayinya. Kemudian dia jumpa bayi tersebut, dia peluk, dia dukung, dia susukan. Maka sabda Nabi SAW, apakah kamu berpandangan wanita ini sanggup untuk melemparkan anaknya ke dalam api jika dia mampu tidak melakukan perkara tersebut? Kata para sahabat radhiyallahu anhum, tidak mungkin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah lebih merahmati hambanya berbanding si ibu ini terhadap anaknya. So dia khusus untuk Allah. Tidak menyamai makhluk. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupainya, sedangkan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Manusia juga Allah Ta'ala kata, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Tetapi kita kena yakin bila Allah namakan dirinya sebagai mendengar dan melihat, dia adalah pendengaran dan penglihatan yang khusus. Hanya untuk Allah yang tidak menyamai tahap pendengaran dan penglihatan yang ada pada makhluk. Dan dari sudut ciri-cirinya, keistimewaan dan kekhususan pendengaran dan penglihatan tersebut tidak sama sekali dengan makhluk. Yang ini kita panggil Tauhidul Asma'i was Sifat. Mentauhidkan Allah pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang ini kita yakin bila Allah telah mengisbatkan bagi dirinya nama ataupun sifat, maka sifat tersebut hanya khusus untuk Allah. Walaupun mungkin ada pada makhluk sifat atau nama yang sama dari sudut penamaan, tetapi dari sudut kaifiyat, dari sudut khususiyah, tidak boleh sama. Dari sudut kaifiyat, dari sudut khususiyah, tidak boleh sama. Maknanya dari sudut kaifiyat dan khususiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita
menyamakan sifat tersebut dengan keadaan dan sifat yang ada pada makhluk. Yang ketiga ialah ifradullah ta'ala fi ilahiyatih. Mengesahkan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada haknya untuk disembah sebagai dia sahaja al-ilah. Al-ma'budu bihaqqin raghbatan wa rahbatan wa khawfan wa khushu'an wa raja'an wa mahabbatan. Yang disembah dengan penuh rasa gemar, gerun, takut, khusyuk, harap dan cinta. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang ditaati dengan perasaan tersebut secara mutlak. Tidak ada dalam alam ini yang kita boleh tundukkan diri kita, yang kita serahkan diri kita dan kita hambakan diri kita untuknya dengan sepenuh rasa cinta dan penghinaan diri, total submission, melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada makhluk kita boleh, kita kata kita merendahkan diri, kita tunduk sebahagiannya. Itu pun dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Bila kita merendah diri kepada ibu dan ayah kita, kita cintakan ibu dan ayah kita, itu kerana tabiat yang Allah Ta'ala beri kepada kita dan bukan sepenuhnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau ibu dan ayah suruh kita buat benda yang bertentangan dengan suruhan Allah Azza wa Jalla, jangan kamu taat, kata Allah. Kerana bila kita taat perintah ibu dan ayah yang berbentuk melanggar syariat, itu sudah termasuk dalam satu bentuk kesyirikan. Nasallallahu al-afiyah. Taib. Maksud tauhid yang ketiga ini, kita menunggalkan Allah pada ibadah, ifradullah ta'ala bil ibadah. Dan inilah makna yang banyak datang bagi tauhid dalam penggunaan nas-nas syarak. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Ta'ala sahaja dan janganlah kamu syirikkan dengannya sesuatu pun. Dan inilah seruan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kami telah mengutuskan para rasul kepada setiap umat manusia, lalu untuk mereka menyeru manusia itu dengan berkata, sembahlah kamu akan Allah sahaja dan tinggalkanlah dan jauhilah taghut, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan musannif rahimahullah ta'ala dalam kitab Nawaqidul Islam, fokus beliau pada perkara yang membatalkan Islam yang pertama ini ialah pada satu bentuk yang berlawanan dengan tauhid yang ketiga kita sebut tadi, tauhidul uluhiyah. Lawan kepada tauhidul uluhiyah ialah asyirku billahi azza wa jal. Mensyirikkan Allah azza wa jal fil ibadah, dalam ibadah. So kita kata syirik tidak terhad kepada apa yang disebut oleh musannif di sini. Tetapi ini adalah syirik yang paling banyak berlaku dalam kalangan orang musyrikin. Dan syirik yang paling besar berlaku dalam kalangan orang yang melakukan syirik ialah mensyirikkan Allah dalam ibadah. Berbanding mensyirikkan Allah dalam rububiyah atau al-asma'i was sifat, ia berlaku secara ikutan, bukan secara asalatan, bukan secara asal. Kebanyakan orang yang buat syirik dalam rububiyah atau asma' wa sifat, pasti dan tidak dapat tidak, dia sebenarnya buat benda tersebut kerana dia telah terlebih dahulu melakukan syirik kepada Allah dalam ibadah. Yang ini dia mensyirikkan Allah dalam perkara-perkara yang sepatutnya dia lakukan perkara tersebut hanya untuk Allah, tapi dia sekutukan selain Allah dalam perkara tersebut. Maka di sini kita kena faham dulu apa ta'rif ibadah. Walaupun kita dah sebut masa kita bincang al-qawaidul arba', kita akan ulang lagi sekali di sini. Kita kata al-ibadah dari segi bahasa ialah az-zul wal khudu'. Dari segi bahasa, ibadah maksudnya kehinaan dan perendahan diri. Az-zul wal khudu'. Itu makna ibadah. Tapi dari segi syarak, dari segi syar'an, al-ibadah maknanya adalah khudu'un ikhtiyariyun li talabi naf'in ghaibi
bisultanin min Allah azza wa jal. Khudu'un ghaibi, ketundukan diri kita kepada sesuatu secara ghaib, secara pilihan, ikhtiyari. Yani dengan sukarela kita. Sebab khudu' kepada Allah berlaku dengan dua cara. Khudu'un qahri, tanpa pilihan kita, yakni kita secara ciptaan, kita adalah hamba Allah. Tidak dapat tidak. Nyawa kita ditentukan oleh Allah. Berapa lama kita hidup, apa benda yang kita nak makan, semuanya ditentukan oleh Allah. Allah dah tetapkan takdir kita. Yang ini kita adalah hamba Allah dari sudut tanpa pilihan kita. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan manusia seperti yang telah kita sebutkan dulu, berbeza dengan malaikah, berbeza dengan matahari, bulan, bintang. Kita diciptakan oleh Allah, diberi ruang untuk kita membuat pilihan dalam perkara perbuatan kita sendiri, dalam tindak tanduk kita tertentu, sama ada kita nak buat perkara tersebut untuk Allah atau untuk selain Allah, yang kita sebut sebagai ibadah ini. So Allah bagi ruang kepada manusia untuk memilih, kerana manusia diciptakan untuk diuji. Diciptakan untuk diuji. Seperti mana kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepadaku. Mereka yang nak beribadat kepadaku. Allah nak kita yang beribadat. Berbeza dengan malaikah. Malaikah Tuhan kata, "Bal ibadun mukramun." Bahkan mereka ini hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka memang diciptakan sebagai hamba Allah yang taat. Matahari dan bulan Tuhan namakan ayat, tandanya. Sebab dia tak mungkin menyelisih perintah Allah walaupun sedikit. Langit dan bumi Allah namakan sebagai makhluknya. Awak langit dengan bumi saja makhluk Allah? Tidak. Semua benda dalam alam ni makhluk Allah. Tetapi langit dan bumi, makhluk yang memang tidak dapat lari melainkan mengikut apa yang Allah cipta pada dia. Tetapi manusia, Allah Ta'ala buat dia sebagai ciptaan yang khusus. Manusia Allah jadikan dia boleh memilih. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Kami tunjukkan bagi mereka dua jalan. Jalan baik dan jalan buruk. Kemudian Allah Ta'ala kata, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ. Apakah mereka tidak mau untuk melepasi diri mereka daripada halangan ini, daripada api neraka? Yang ini Tuhan suruh kita pilih. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingati dan dibaca. Ada tak yang nak ingat dan nak baca? Tuhan mudahkan Al-Quran untuk dibaca, tetapi untuk membacanya, itu Tuhan bagi pilihan kepada kita. Kenapa? Tuhan cipta kita untuk dia uji kita. Untuk dia uji kita. Ini kita dah terangkan pada kelas yang lalu. Pada sesi kita membincangkan kita Al-Qawaid Al-Arba'ah. So bila kita dah faham konsep itu, itu maksud bila kita kata ibadah itu ialah khudu'un ikhtiyari. Ketundukan secara pilihan, sukarela, dengan kita yang pilih untuk buat benda tersebut. Li talabi naf'in ghaibi, untuk mencari, untuk memperolehi manfaat ghaib. Manfaat ghaib. Ini berbeza dengan kita melakukan ketundukan kepada sesuatu. Kita menundukkan diri kita, kita merendahkan diri kita kepada sesuatu untuk mendapatkan manfaat secara musyahadah, secara yang boleh disaksikan. Kita sakit, dia, siapa dia? Menteri, orang besar. Dia sakit. Di hadapan doktor, doktor macam raja, dia macam hamba. Cik, kena buat ni ya, kena buat ni ya. Ni saya akan operation. Bukan sekadar suruh makan, suruh itu, bahkan sanggup dia menyerahkan diri dia untuk dipotong, dibelah, dikeluarkan organ-organ badan dia untuk dirawat oleh doktor. Kita kata dia menyerah diri kepada doktor. Ya.
Tetapi dia nak apa? Manfaat yang nampak untuk merawat. Yang memang benda itu dalam sunnatullah. Nabi SAW bersabda, "Tadawau ya ibadallah." Berubatlah wahai para hamba Allah. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'an. Allah tidak turunkan penyakit melainkan diturunkan bersama dengannya penawar. Kita yang kena cari, kena usaha dapatkan. Allah tidak hantar COVID-19 melainkan Allah hantar juga bersama dengannya ubat dan penawar. Allah tak turunkan COVID-19 sahaja. Ada. Ala kulli hal, menuntut manfaat yang hadir bukan ibadat. Kita dalam keadaan susah, kita nak pergi pinjam wang kepada kawan kita yang ada wang. Bukankah kita kena tunjuk sikap merendah diri, kena berlunak? Kita merendahkan diri kita kepada dia. Tetapi bukan untuk manfaat ghaib. Manfaat yang musyahadah. Nampak. Kita nak minta orang tolong kita buat satu perkara, kita kena panggil dia dengan bahasa yang lunak, kita kena merendah diri. Tetapi kita nak mendapatkan manfaat secara musyahadah, secara nampak. Tolong kita angkat barang yang berat mungkin, tolong kita buat satu pekerjaan yang jelas nampak. So ini bukan ibadah syar'an. Ibadah syar'an bila manfaat yang dituntut itu ialah ghaibi, secara ghaib. Jadi, situasi yang sama kita panggil tadi. Dia pergi kepada bomoh. Orang yang sakit, tadi cerita doktor, dia pergi kepada bomoh pula. Kemudian bomoh ini merawat. Bagaimana bomoh merawat? Secara ghaib. Dia bukan macam doktor tadi, dia bedah, dia bagi ubat yang... Bomoh ni akan buat perbuatan-perbuatan yang di luar daripada kefahaman fizikal kita. Yang kita tak dapat bayangkan macam mana dia dengan sekadar menjampi pada air, kita minum air yang sama, air mineral yang kita beli dekat kedai. Yang kalau tak dijampi, air tak dia apa? Bila dia jampi, tadi kepala kita yang sakit lega. Padahal memang kita minum air tu tadi. Tapi disebabkan dia baca sesuatu daripada mulut dia, terkumat kamit, tiuplah air. Air yang biasa kita duk minum tadi, kali ni bila kita minum, lega sakit kita. Berbeza dengan kita ambil Panadol. Panadol kita boleh jelaskan dia secara empirik. Kita boleh jelaskan macam mana dia bertindak pada anggota badan kita. Yang ni tak. Air jampi, kalau kita buat kajian di bawah mikroskop, kita tak nampak apa. Dia melainkan air. Tak ada beza antara air yang dijampi dengan air yang tidak dijampi. Dia masuk dalam perut, terus. Maka ini ibadah. Jampi. Kita kena ambil jampi yang hanya dibenarkan oleh syar' dengan nama Allah, dengan ayat Al-Quran, dengan doa-doa Nabi SAW. Bila kita pergi kepada jampi yang berbentuk selain daripada perkara tersebut, dah jadi syirik. Kita telah perincikan masalah ini dalam Kitab Tauhid. Bab ma ja'a fi ruqa. Bab khusus pada meminjam jampi. Ya. Baik. Itu contoh yang pertama. Kita duit. Kita nak minta. Tapi kita tak minta dekat kawan kita tadi secara zahir.
Kita duduk di rumah kita menyebut nama dia secara ghaib. Macam kita berdoa kepada secara ghaib. Bukan depan kita, dia tak dengar suara kita. Kita merayu panggil nama dia. Hai Fulan, tolonglah saya. Saya susah. Bagilah rezeki kat saya. Dia minta ghaib. Tadi kita pergi rumah dia, kita ketuk pintu, kita beritahu dia, ni cik saya ni, bukan apa ni, aku ni duit bulan ni sesak sikit. Kita kata nampak manfaatnya secara zahir. Tetapi sekarang kau duduk di rumah kau, kawan kau di rumah dia, kau tak telefon tak apa, kau panggil dia macam tu sahaja, apa makna di sini? Maknanya engkau beriktikad kawan kau tersebut boleh membantu kau secara ghaib di luar daripada kuasa makhluk, daripada ability, kemampuan makhluk. Yang mana ability ini untuk mendengar panggilan dan sahutan suara engkau secara ghaib, ini hanyalah ada pada Tuhan sahaja. Tuhan sahaja yang as-sami', yang maha mendengar. Makhluk dia tak maha mendengar, dia boleh dengar apa yang dekat dengan telinga dia. Tak. Tuhan sahaja yang boleh mendengar apa yang jauh daripada dia. Jadi, dan dia sahaja yang boleh menyahut permohonan kita tersebut. Jadi ini adalah ibadah. Jadi kita kena faham apa makna ibadah. Jadi ibadah jikalau ianya bisultanin minallah, ia datang dengan dalil dan bukti daripada Allah Azza wa Jalla, maka ia adalah ibadah yang sah, yang valid. Tetapi jikalau ia datang daripada selain itu, bighairi sultanin minallah, tanpa dalil daripada Allah, maka sama ada ianya syirik jikalau ia dalam bentuk menyekutukan selain Allah dengan Allah, atau boleh jadi ianya bid'ah jikalau ia dilakukan untuk Allah tetapi mengikut dalil yang sahih. So ibadah terbahagi kepada 3. Ibadah sahih, ibadah yang sahih, iaitulah yang dilakukan kerana Allah, untuk Allah dan mengikut cara yang ditetapkan oleh Allah, yang terkandung padanya ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mengikut sunnah Nabi SAW. Ini ibadah yang sah. Atau ibadah itu dilakukan untuk selain Allah, atau kerana mengharapkan ganjaran daripada selain ganjaran Allah. Yang ini ibadah yang syirik. Atau dilakukan untuk Allah, mengharapkan ganjaran Allah, tetapi tidak mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Allah, tidak mengikut sunnah Nabi SAW. Ini ibadah yang bid'ah. Ini ibadah yang bid'ah. Jadi ini konsep dia. So ibadah kita sebut dah dulu, pertama dilakukan untuk Allah, mengharap ganjaran Allah, dan ketiga mengikut tata cara yang Allah tetapkan. Dan ada 3 benda ini, ibadah yang sah, yang valid, yang diterima oleh Allah Ta'ala, yang disebut dengan ibadah yang hakiki, yang syar'i. Tetapi jika ibadah itu untuk selain Allah, daripada awal yang pertama hilang, yang inilah ibadah yang syirik akbar. Tetapi kalau untuk Allah tetapi mengharapkan ganjaran selain Allah, yang ini disebut sebagai riak, jadi syirkun asghar. Untuk Allah, mengharap ganjaran Allah, tetapi tak ikut tata cara yang Allah Ta'ala tetapkan. Orang buat bid'ah, dia buat untuk Allah. Dia nak pahala daripada Allah. Tapi tata caranya, cara ibadat itu dibuat tidak ikut cara yang Allah Ta'ala tetapkan, tidak ikut sunnah Nabi SAW. Maka ianya bid'ah. Baik.
Jadi kita dah faham makna ibadah. Khudu'un ikhtiyariyun li talabi naf'in ghaibi. Kalau dilakukan untuk Allah, kerana Allah, mengikut tata cara yang Allah Ta'ala tetapkan, inilah ibadah bisultanin min Allah yang diterima. So macam mana syirik boleh berlaku dalam ibadah kepada Allah? Yang pertama, jikalau ibadah itu dilakukan, dialihkan untuk selain Allah, yakni disekutukan padanya Allah Ta'ala, dijadikan Allah dalam ibadah itu sekutu, kongsi. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam suratul Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajid, dan bahawa tempat sujud. Ulama ada dua tafsiran bagi makna masajid. Pertama, tempat sujud. Yang kedua, anggota sujud. Dan kedua-dua makna ni saling lazim melazimi. Sebab apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar fiqh, ulama kata apa makna syarat sah salat ialah suci badan, pakaian dan tempat daripada najis. Apa makna tempat? Tempat ialah kawasan yang anggota sujud kita kena. So kalau orang solat atas kapet yang besar, adakah seluruh kapet itu kita panggil tempat solat dia? Tidak. Tempat solat dia ialah kawasan yang anggota sujud dia ada. Okay. Katalah dia solat, kan? Dia sujud. Tapi di hujung kepala dia masa dia sujud itu ada najis. Tapi tempat dia sujud tak ada najis. Sah tak salat dia? Ya sah. Di bawah kapet yang dia salat itu, di bawah sejadah yang dia salat itu ada najis. Sah? Sah. Pasal dia tak sujud atas najis. Lihat. Tempat. Okay. Baik. Dan dia tidak menanggung najis. Cuma ulama kata kalau dia tanggung najis tak boleh lah. Kalau dia bawa najis. Bawa najis ni macam dia solat sambil dia pegang tali anjing dia. Masalahnya. Dia pegang anjing, dia ikat, dia pegang, takut anjing tu terlepas, dia pegang tali. Yang ni pasal dia membawa najis. Bukan sebab di tempat solat dia ada najis. Baik. Jadi kita faham kalau maknanya macam itu, tidak ada pertentangan di antara ulama yang tafsirkan makna masajid dalam ayat ini di antara dia anggota sujud atau tempat sujud. Dan maksud ayat ini ialah apa? Ada Allah Ta'ala kata dan bahawa masajid, yakni tempat sujud atau anggota sujud itu hanyalah untuk Allah. Apa tujuan Allah Ta'ala sebut yang dikehendaki lazimnya? Apa lazimnya? Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu beribadah bersama dengan Allah itu sesuatu pun. Janganlah kamu menyembah bersama dengan Allah itu sesuatu pun. Yang dikehendaki adalah ibadah, perbuatan itu. Yang dikehendaki adalah perbuatan ibadah. Janganlah kita menyemutukan Allah pada perbuatan ibadah. Itu maksud dikehendaki dalam ayat tersebut. Jangan ada persekutuan dengan Allah Ta'ala pada perbuatan ibadah. Ini jangan kita sembah Allah dan sembah selain Allah dalam masa yang sama. Jadi itulah makna syirik. Makna syirik dalam ayat dalam surah Al-Jin ini telah dijelaskan. Okay. Dan kalau kita kata makna tauhid ialah ifradullah fil ibadah, menunggalkan Allah dalam ibadah, makna syirik ialah al-isyraku fi ibadati. Sabda Nabi SAW, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Siapa yang mati dalam keadaan dia menyembah selain Allah, masuk neraka.
yakni bersama dengan Allah ada lagi sembahan lain yang dia sembah. Maka ini adalah syirik. Ini adalah makna syirik. Dan kita dah kenal 4 kaedah untuk membezakan syirik dengan tauhid. Maka praktikkan kaedah tersebut dalam kita nak memahami masalah ini. Dan macam kita dah sebut, kenapa musannif khususkan dalam bahagian yang pertama ini syirik dalam ibadah? Kerana ia yang banyak berlaku berbanding syirik yang lain. Macam kita dah jelaskan. Kenapa orang musyrikin mensyirikkan Allah Ta'ala? Kaedah yang kedua. Kaedah yang pertama kita belajar itu dalam Qawaid Arba'. Apa dia? Ayat dia. Al-qa'idatul ula. Anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah هو الخالق الرازق هو أن الله هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. Bahawa orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikrar bahawa Allah sahajalah pencipta dan pentadbir, dan bahawa ikrar mereka itu tidak menjadikan mereka muslim. Dalilnya firman Allah, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Dan yang jadi kenapa mereka menyembah Allah, menyembah selain Allah? Al-qa'idatu tsaniyah annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tidaklah kami menghadapkan diri kami kepada sembahan-sembahan ini dan kami berdoa meminta hajat kepada mereka melainkan supaya mereka menyampaikan kami kepada kedudukan yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dalilul qurbati qauluhu ta'ala ألا لله الدين الخالص والذين يدعون والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سورة الزمر آية 3. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سورة يونس آية 18. So refresh. Qawaid Arba', jangan lupa. Hafal. Kalau tak boleh hafal dalam bahasa Arab, boleh naknya, tak susah. Hafal dalam bahasa Melayu. Ingat. Ini penting. Kan? Ini penting untuk kita faham syirik tu macam mana. Apa dia konsep syirik yang asas. Baik. Jadi kalau dah tujuan orang musyrikin menyembah selain Allah Subhanahu wa taala bukan kerana mereka beriktikad di sana ada pencipta alam selain Allah. Bukan. Bukan kerana mereka beriktikad di sana ada zat yang sama tara dengan Allah dari segi kekuasaan. Bukan. Tetapi mereka beranggapan di sana ada sekutu bagi Allah yang boleh membantu mereka menyampaikan hajat mereka kepada Allah, yang kalau sekutu ini yang sampaikan maka hajat mereka lebih makbul dan lebih cepat, kerana mereka menyangka sekutu-sekutu mereka ini telah diberikan satu kedudukan istimewa oleh Allah untuk menjaga perkara-perkara tertentu. Macam kita sebut, orang musyrikin percaya di sana ada dewa-dewa tertentu yang ada kerja-kerja khusus yang mereka menyangka dewa ini telah pun diberikan hak oleh Allah Ta'ala untuk mengurus atur perkara tersebut dengan sendirinya. Nas'alullah al-afiyah. So ini adalah konsep syirik dan konsep tauhid dalam ibadah. So sebab itu musannif mulakan perbincangan nawaqidul Islam asyarah dengan asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Mensyirikkan Allah dalam ibadat. So bukan syarat mensyirikkan Allah dalam ibadat ialah dia kena i'tiqad di sana ada pencipta lain bagi alam ini. Tidak. Itu syirik dalam rububiyah yang kita akan bincang insya-Allah. Tapi tidak semua orang musyrikin
terjebak dalam syirik dalam rububiyah. Bahkan tidak ada orang musyrikin yang berikrar bagi alam ini ada dua pencipta. Tidak ada. Tidak ada. Kita dah sebutkan habis tinggi dalam agama orang musyrikin ni yang beriktikad ada dua pencipta bagi alam ialah agama Majusi. Itu pun Tuhan dia yang nombor dua itu bukan mencipta alam, mencipta sebahagian daripada alam, iaitulah benda-benda buruk. So, dia tidak ada dua pencipta bagi alam. Kerana akal tak boleh terima dan tak boleh bayang pun. Tak boleh terbayang. Kalau dah nama Tuhan yang maha berkuasa, tak boleh dibayang. Untuk di sana ada dua pencipta yang setara, yang setaraf, yang sama kuasa. Sama-sama ada kehendak yang sama yang mentadbir alam ini. Ini tidak mungkin berlaku dalam akal yang waras. Tetapi akal yang waras boleh terkena syubhat pada apa? Pada masalah tawassul, pada masalah syafaat. Dia menganggap bahawa di sana ada makhluk yang ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah yang membolehkan makhluk ini menyampaikan hajatnya kepada Allah secara lebih cepat atau lebih makbul. Itu adalah syirik. So kalau kita balik kepada ta'rif ibadah, bila kita kata syirik kepada Allah, apakah perbuatan yang menyebabkan berlakunya syirik kepada Allah dalam ibadah? Musannif rahimahullah sekarang sebut satu contoh. Contoh dia az-zabhu li ghairillah. Menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih binatang. Menyembelih binatang ada dua keadaan. Yang pertama, kita sembelih binatang untuk kita makan. Hari-harian kita sembelih ayam, sembelih kambing, sembelih lembu untuk jual, untuk makan daging dia. Yang ini bukan ibadah sebab yang kita nak daripada sembelihan itu adalah manfaat yang musyahad, manfaat yang nampak, kita nak makan. Sebab kita balik tarikh ibadah tadi ialah khudu'un ikhtiyariyun li talabi naf'in ghaibi. Kita sembelih ayam, yang pertama kita tidak merendah diri kepada sesiapa. Kalau kita sembelih ayam untuk makan, tidak ada rendah diri kepada sesiapa. Yang kedua, manfaat yang kita nak daripada kita sembelih ayam ini untuk kita makan, manfaat yang zahir, yang nampak. Cuma di sini yang jadi ibadah apa dia? Menyebut nama Allah ketika menyembelih. Itu disebut. Yang itu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Okey. Yang ni syaratnya bila kamu sembelih binatang ni untuk dimakan, jangan kamu sembelih atas nama selain Allah. Jadi menyebut Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri secara lafaz bukan syarat, itu sunnah. Hukumnya sunat. Tetapi yang disyaratkan ialah dia tidak disembelih atas nama selain Allah Ta'ala. Dan mesti mengikut tata cara yang Allah Ta'ala tetapkan untuk menjadikan makanan itu sah, valid, bukan bangkai. Putus halqumnya. Urat halqum itu kena putus. Disembelih pada tempatnya. Dengan alat-alat yang ada dengan syarat-syarat yang syarak tetapkan. Itu sahaja. Tetapi ada satu lagi bentuk sembelihan. Kita menyembelih untuk mendapat manfaat ghaib, bukan untuk kita makan semata-mata. Tak? Kita hanya menyembelih itu pada waktu tertentu, di tempat tertentu mungkin, yang kita khususkan lebih daripada biasa. Haiwan tertentu spesifik, iaitulah menyembelih korban. Menyembelih dengan bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada sesuatu. Kita nak dia redha dengan sembelihan kita ini sebagai satu offering, persembahan. Sebagai tanda kata kita taat kepada dia. Kita sanggup sembelih binatang yang kita sayang. Kita gadaikan harta kita yang raga ribu-ribu ini untuk beli lembu ini untuk kita sembelih. Kemudian dagingnya bukan kita makan, sama ada kita tinggal ke tempat tersebut atau kita bagi orang lain makan. Kita bagi orang fakir miskin makan, kita bagi.
Pasal mengharapkan manfaat ghaibi. Manfaat yang tak nampak. Bukan pada makan itu. Tetapi apa yang kita boleh dapat hasil daripada kita sembelih ini secara ghaib. Yang mana kalau konsep korban yang sahih ialah pahala daripada Allah Ta'ala. Dan bagi korban yang syirik, kita nak mengharapkan bantuan jin. Sebagai misal, yang disebut oleh Musannif di sini, seperti orang yang menyembelih untuk jin. Jadi dia menyembelih untuk jin, macam korban sebiji. Pertama, nak kena ada binatang tertentu. Untuk burung akan bagi syarat. Nak ayam jantan hitam sekian-sekian, bulu dia macam ni. Allahu Akbar. Kena sembelih dekat tempat sekian-sekian pada jam sekian-sekian. Nampak? Macam kita sembelih korban. Korban ada binatang yang boleh disembelih. Mestilah binatang al-an'am, binatang ternakan. Lembu, kambing, unta. Umurnya Tuhan tetapkan, umurnya sekian-sekian. Bahkan masa Bani Israel dulu, Tuhan tetapkan lembu tu macam mana. Kan? Sifat-sifatnya. Tapi kita tak syarat macam itu, tapi ada umur tertentu. Kambing umur berapa minimum, unta umur berapa, lembu umur berapa. Ada waktunya bila? Hari Raya Tashriq, Hari Tashriq dan Hari Raya Aidil Adha. Selepas solat Hari Raya. Kan? Dah sembelih nak kena buat apa? Oh, ada syarat-syarat dia. Tak boleh jual daging tersebut. Kena sedekah. 1/3 kena sedekah. 1/3 untuk dimakan. 1/3 untuk hadiah. Ada bahagian tetap lah. Akikah sama juga. Kita bukan boleh sembelih sembarangan. Mestilah binatang itu sama syarat-syarat dengan korban. Disembelih pada hari ke-7 kelahiran. Diberi makan fakir miskin. Tak. Yang ni sembelihan untuk kita mendapat manfaat ghaib. So kalau kita sembelih untuk jin, untuk kubur di sini untuk wali yang dibuat oleh orang musyrikin sufi. Tak, bawa binatang apa semua, dia sembelih. Taqarruban lil wali, untuk mendekatkan diri kepada wali. Dibawa lembu itu ke kawasan pekarangan makam wali tertentu. Kemudian disembelih lembu tersebut di situ. Memang mereka masak makan lepas tu, tapi tujuan yang mereka sembelih lembu tu nak dapat dengan anggapan kalau kita hadiahkan lembu ini kepada wali, kita sembelih kerana wali ini, dia akan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah al-afiyah. So sembelihan yang macam inilah yang dihukum sebagai syirik. Kerana dia sembelihan ibadat yang dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sabda kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, la'ana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada aku dengan 4 perkara. Nabi kata apa? La'anallahu man zabaha li ghairillah. Yang pertama sekali, Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah melaknat orang yang melaknat ibu dan ayahnya. Dan hadis ini kita dah bincang detailnya dalam kitab Tauhid dalam bab yang khusus tentang berkenaan menyembelih untuk selain Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kawthar, Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu untuk Tuhanmu sahaja dan sembelihlah korban nahr. Hanya untuk Tuhanmu. Karena kalau kita sembelih untuk selain Allah, jadi syirik. Jadi ini kita kata korban sembelihan di antara bentuk ibadat yang banyak berlaku dalam masyarakat yang mereka tak sedar ianya syirik dalam ibadah. Bomo suruh sembelih binatang tertentu atau bawa binatang tertentu pergi ke tempat kawasan tertentu, kat pokok sekian, dekat kubur sekian, dekat tempat sekian. Lalu mereka menyangka dah kita sembelih
Tak, ini you sembelih kerana nak mendapat satu manfaat ghaibi. Satu benefit secara ghaib, bukan secara zahir, bukan untuk you makan biasa macam kamu macam orang sembelih ayam lembu untuk makan, bukan. You nak dapat satu bantuan secara ghaib daripada jin, daripada wali yang dah mati dalam kubur. Allahul musta'an. Sama macam orang Islam menyembelih pada hari raya Korban, menyembelih akikah pada hari 7 kelahiran untuk mendapat pahala daripada Allah Ta'ala yang manfaatnya ghaib. Manfaatnya ghaib. Seperti juga orang sembelih dam, hadiu di Mekah. Ada tempat khusus mesti disembelih di Mekah, di Mina. Bukan untuk apa? Untuk mendapat manfaat ghaib, untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. So musannif contohkan di sini satu contoh. Az-zabhu li ghairillah. Dan akan datang banyak lagi, kita akan sebutkan insya-Allah contoh-contoh yang disebutkan oleh fuqaha. Dalam kitab-kitab fiqh kita akan cuba senaraikan dan kita akan tambahkan lagi juga beberapa lagi bentuk ibadah yang merupakan syirik kepada Allah Ta'ala. Kalau dilakukan untuk selain Allah Ta'ala, dia syirik yang sepatutnya dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dhabit dia yang kita dah sebut tadi. Apa bentuk perlakuan yang berbentuk khudu'un ikhtiyari. Dan kita nak kenal macam mana ibadah, kita dah sebut dah itu, ialah bila Allah Ta'ala suruh kita buat benda tersebut dengan suruhan wajib atau sunat, maka ianya ibadah. Sama ada suruhan itu dalam Al-Quran atau sunnah. Ia adalah apa sahaja perkara yang Allah redha dan Allah cintai, sama ada ia perkataan, perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Maka apa sahaja yang Tuhan suka, yang Tuhan nak kita buat hanya untuk dia, maka ianya adalah ibadah. Dan kalau kita buat ibadat itu kerana selain dia, untuk selain dia, maka itu adalah syirik dalam ibadah. Dan kita telah pun perincikan bagi siapa yang nak segera, tak ada tunggu yang hari Rabu minggu depan, dia boleh follow Kitab Tauhid. Kita dah perincikan satu persatu ibadat ini. One by one kita dah pergi sebenarnya. So kelas yang akan datang kita akan senaraikan secara ringkas apa yang telah kita perincikan dulu dalam Kitab Tauhid untuk peringatan dan refreshing apa yang telah kita belajar, insya-Allah. Macam mana kata, kita ambil Al-Qawaidul Arba' dan Nawaqidul Islam ni adalah untuk kita membuat kesimpulan bagi Kitab Tauhid. Jadi kita akan simpulkan insya-Allah Nawaqidul Islam ini yang pertama pada kelas yang akan datang biiznillah taala. Sekadar itu dulu untuk pagi ini. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita berhenti sekadar itu dulu insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.